Menunjukkan bahawa dakwah Islam adalah dakwah yang ikhlas, bukankan minta upah, bukan tak boleh minta upah. Dan billahi minasyaitanir rajim. Fala tuta'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammadin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'ala al-khurtum in ablawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Maksudnya, oleh itu berpegang teguhlah kepada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka pun bertolak ansur, berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan, yang sangat-sangat menghalangi berlakunya segala jenis kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang sangat-sangat berdosa, yang jahat, kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya. Adakah kerana ia seorang yang banyak harta benda dan ramai anak pinaknya, maka dia mendustakan agama kami? Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Orang yang bersifat demikian, tetaplah kami akan mendedahkan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Ayat-ayat ini masih lagi mengesahkan tentang kejahatan pemimpin-pemimpin Mekah, khususnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Setengah ulama mengatakan Abu Jahal, dan ada yang mengatakan Abdurrahman bin Al-Aswad, Al-Aswad bin Abi Yaghuth. Semuanya adalah pemimpin Mekah yang menentang Nabi SAW bila Nabi berdakwah mengajak mereka kepada Islam. Allah mengatakan fala tuta'il mukadzibin, maka wahai Muhammad SAW, jangan engkau mentaati, jangan engkau ikut pembohong-pembohong, orang-orang yang membohongi ajaran agama itu, wahai Muhammad. Jangan ikut kemahuan orang yang membohongi agama Allah, yang menentang agama Allah, walaupun apa mereka buat. Wallu law tudhinu fayudhinun, mereka sangat suka kalau engkau bertolak ansur dengan mereka, ikut kemahuan dan kehendak mereka,
Di antaranya mereka meminta supaya kita tolak asuh wahai Muhammad. Apa salahnya hari ni mu semayang ikut aku, esok aku semayang ikutmu pula. Kita tolak asuh. Hari-hari mu semayang cara mu, aku ikutmu. Ada ke Kaabah. Hari-hari mu sembah berhala macam aku juga. Kita tak sabar dah. Tak sabar dah. Tujuannya kerana kita nak bersatu. Maka Allah tidak mengizinkan Nabi SAW mengikut kemahuan mereka, sehingga menghalalkan syirik, mengharukan kufur, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan. Orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat mereka. Orang Islam boleh buat perjanjian dengan orang kafir. Bukan saja dengan orang Islam. Dengan orang kafir pun kita boleh buat perjanjian. Tetapi tidak boleh perjanjian yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Perjanjian yang meninggalkan hukum-hukum agama tidak boleh sekali-kali. Dia nak suruh kita orang Islam 3 hukum agama, tak boleh. Mari kita buat perjanjian supaya arak ni kalau ada lesen halal. Tak ada lesen baru haram. Orang Islam boleh pergi minum juga. Tak boleh. Kecuali arak dibenarkan untuk agama dia. Minumlah puak-puak mu nak minum. Puak aku tak boleh minum arak. Mu nak buat upacara semayangmu, boleh. Tapi nak ikut aku, ikut upacara semayangmu, tak boleh. Ini. Boleh berjiran dengan orang kafir, jaga hak-hak jiran, tetapi kerana tolak asuh nak ikut cara-cara agama dia, tidak boleh. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala melarang Nabi-Nya SAW. Kita boleh pakak tapi buang cita-cita Islam kita. Nak laksanakan hudud tak boleh. Itu tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh batal kita nak laksanakan syariat Allah Ta'ala. Dia tak boleh batal. Masalah dia nak tanya, dia nak persoal, kita boleh jawab. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Al-Ma'idah, merupakan ayat-ayat untuk menjawab kepada orang kafir yang mempersoalkan hukum qisas dan hudud yang diamalkan di Madinah. Dalam keadaan orang kafir masih berada di Madinah lagi di masa itu. Ini kita kena faham. Kita kena terang ke dia apa hikmah hukum-hukum ini. Akhirnya bila dia faham, dia akan terima hukum Islam. Akan jadi begitu. Jangan kerak selalu. Kita tak tolak ansur dan kita terangkan kepada mereka. Itu cara yang diajar oleh Islam. Islam ajar begitu. Dalam bab ini Allah Ta'ala melarang Nabi. Asalnya duhnu ni minyak licin. Biar licin, biar gelicin. Ikut apa orang kafir nak. Tak boleh. Kita mesti tetap dengan ajaran kita. Wala tuta' kulla halafin mahin. Jangan engkau mentaati orang yang suka bersumpah yang hina itu. Yang suka bersumpah. Dia bersumpah mana? Apa lagi orang kafir Mekah sumpah dengan Allah. Dia bersebut Allah juga. Kita kata Allah, orang Kristian kata Allah, orang Yahudi kata Allah, orang musyrikin Mekah kata Allah juga. Bahkan bila buat perjanjian dengan Nabi, tulis Allah, bismikallahumma, tulis perkataan Allah. Nabi suruh tulis bismillahirrahmanirrahim, dia tak boleh terima. Tulis bismikallahumma, tulis bismikallahumma, dia nak tulis bismikallahumma dalam surat perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Dia nak pakai kalimah Allah, pakai kalimah Allah. Bahkan dia bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wallahi. Kita tak boleh larang dia bersumpah. Tapi jangan ikut dia. Walaupun dia bersumpah, tak boleh percaya ke dia. Tak boleh percaya. Ini main-main saja. Sumpah main-main. Bukan sumpah sungguh. Main-main, orang kena atas pada dia. Mahin. Yang hina. Yang hina. Memanglah bila kufur, jadi hina lah. Hammazin masya'im binamin. Hammazin, yang suka memaki hamun. Masya'in binamin,
Setengah ulama mengatakan hamak ni dengan mulut. Hamazah ni masuk dengan tangan. Pukul dan katuk orang. Bukan maki katuk orang pula. Setengah ulama mengatakan demikian. Masya'im bin namim. Yang berjalan dengan namim. Yang suka melaga-lagakan orang. Membawa berita-berita yang buruk supaya orang jadi kelahi. Ini namim. Nabi sebut dalam satu hadis, disebut dalam hadis Nabi berjalan lalu berjumpa dengan dua kubur. Nabi kata dua kubur ni sedang diseksa. Bukan dosa besar, dosanya tak besar. Yang satu ni dia basuh kecing tak bersih. Yang satu ni dia suka namimah, suka mengancung. Namim, suka mengancung. Dia orang Islam suka mengancung. Lalu Nabi suruh ambil pelepah tamar yang hidup. Nabi pun kerak pelepah ni, Nabi pacak di atas kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan seksa ataupun menghilangkan seksa keduanya dengan pelepah tamar yang hidup ini. Kerana pokok yang hidup bertasbih, memuji dan memuji Allah. Dengan tasbih pokok yang hidup, orang mati juga boleh mendapat rahmat di dalam kuburnya. Dengan sebab itu kalau nak bersih kubur, jangan buang semua sekali pokok-pokok itu. Biar ada rumput-rumput yang hidup di atasnya. Kecuali pokok yang besar. Besar sangat tak apalah. Pokok yang kecil biar di situ, jaga. Kerana pokok yang hidup ni bertasbih, memuji dan memuji Allah. Bersih, tak bersih kecing. Kecuali mereka yang sakit. Tubuh air kecing sokmo, itu dimaafkan oleh syarak. Tak orang nak buat basuh-basuh, lepas tu pergi semayang tubik pula. Ambil semayang tubik, main 4-5 kali. Sampai kali ini dimaafkan oleh syarak. Tak apa, tak jadi salah. Yang salahnya dia boleh bersih, dia bukan ada pesakit apa-apa. Dia tak sambil lewa saja dalam membersih najis dia. Itu yang disebut seksa. Adapun seksa kubur, adapun mereka yang dihinggapi penyakit dimaafkan oleh syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang mampu dia buat. Yang tak mampu buat, Allah Ta'ala maafkan. Termasuklah mereka yang kecil seumur tadi, dimaafkan oleh syarak. Itu sebagai tambahan. Di mana ini perangai pemimpin Mekah suka melagakan di antara satu sama lain. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Yang suka menghalang orang buat baik. Kalau ada orang nak buat baik, dia suka halang. Orang nak membelanjakan harta benda, nak tolong orang, dia suka halang. Dia suka sekat orang nak buat kebajikan. Ini di antara amalan-amalan jahat dia. Mu jangan ikut mereka yang perangai begini. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'tadin, yang melampaui batas, yang zalim terhadap orang, asim, yang banyak melakukan dosa, berbagai-bagai dosa. Ini orang fasik, orang jahat. Mu nak ikut ke orang macam ni, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang terliwat kira yang sangat jahat, yang sangat jahat. Utullin ba'da dhalika zanim, yang terlalu keras, yang sifatnya keras, yang berkasar, yang terlalu zalim, yang terlalu jahat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlalu zalim, yang terlalu jahat, wahai Muhammad, jangan ikut era dia, jangan ikut segala perangai dia. Di situ diterjemah tentang yang tak menentu ibu bapanya. Kerana Allah Ta'ala menyebut keburukan keburukan orang kafir yang jahat, iaitulah Al-Walid bin Mughirah ni, dia anak tak nikah. Tuhan cela dia dengan makna itu. Tetapi yang lebih tepatnya ialah yang terlalu zalim, yang terlalu jahat. Mengikut maknanya yang asal. Anak yang tak nikah ni bukan dia salah. Orang lelaki ni apa yang berzina tu salah. Anak tak bersalah. Kalau anak tu dia baik, tetap baik juga, soleh. Yang melakukan zina tu,
lelaki dengan perempuan dia boleh anak. Anak tu tidak bersalah. Tak bersalah. Itu tafsir yang lebih tepatnya. Zanim ni ialah yang terlalu zalim, yang terlalu kejam, yang terlalu jahat, yang dikenali dengan kezaliman dan kejahatannya sehingga kejahatan dia masyhur di kalangan kaumnya. Itu makna zanim. Itu mengikut yang ditafsirkan oleh setengah ulama-ulama tafsir. Dan tafsir inilah yang lebih tepat. Terjemahan inilah yang lebih tepat. Wallahu a'lam.